kami ini dengan hidayah mukjizat Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah, syukran ala lillah. Marilah kita pada malam ini sekali lagi sama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih oleh Allah menjadi tetamunya. Kita menjadi tetamu Allah bila kita mari ke masjid, kita mari ke surau. Dan alangkah tingginya martabat manusia, alangkah mulianya tempat duduk manusia ni bila dia ni senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mestilah kita ingat, nak dekat dengan Allah taala, kita mestilah mari ke rumahnya, iaitu surau dan masjid. Bukan kena pergi Meiding, bukan kena pergi Jayeng nak dekat dengan Allah. Kita kena mari ke rumah dia. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cukup ambil berat bab semayang jemaah. Oleh itu kita yang mari malam ni, kita menjadi tetamu dia. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, akhir zaman manusia yang ambil nikmat Allah, yang makan rezeki Allah ramai. Ni disebut oleh Imam Ghazali, manusia ni hak ambil nikmat Allah, hak makan rezeki Allah ramai. Tetapi mereka yang bersyukur akan nikmat Allah sikit. Makan rezeki Allah banyak, hak ambil nikmat Allah ramai. Tapi hak bersyukur dengan nikmat Allah sikit je. Golongan yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita ajarlah diri kita malam ni, ajar macam mana supaya kita ambil nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi manusia yang ambil nikmat Allah tetapi lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas jemputan untuk saya berkuliah di Surau Ayah Hitang Wali. Sebagaimana sedia maklum, malam ni kuliah yang ketiga baru daripada balik umrah baru ni. Orang duk tanya apa ustaz dak start lagi kuliah. Saya jawab, saya lambat start kuliah oleh kerana saya terpaksa qada ganti jadual berobat hak selama saya cuti 2 minggu pergi umrah, kena ganti balik. Sampai sekarang dah habis lagi ganti jadual berobat. Jadi terpaksa gohek 2 dalam 1. Hari ni lembek. Pagi tadi berobat di Rusila. Sudah berobat di Rusila, patah balik berobat ke pondok. Sudah sedang oleh orang bangsa. Balik rumah, mandi-mandi, study kitab sekejap, pakai jubah terus mari. Dok rehat hari ni. Tapi semangat. Saya sebut Surau Hitang Wali, orang Seberataki ni semangat. Sebab apa? Di sini tempat kita nak ajar diri kita. Surau masjid ni nak ajar diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni tempat dia. Sebab apa nak ajar? Ni akhir zaman ni, sebab apa nak ajar supaya dekat dengan Allah taala? Sebabnya nak royak malam ni. Koho akhir zaman, koho payah kita ni nak cari amal. Payah. Nak cari rezeki makan minum mudah. Betul tak? Nak cari amal payah. Contohnya repuang, nak cari makan minum mudah. Mahal 14 ringgit sekilo payang, beli macam. Ni tengah hangat ni isu harga naik barang ni. Isu harga barang naik tengah hangat ni. Mahal macam mana ayam pun kita beli. Tapi kita tengok hari ni,
akhir zaman. Susah macam mana dalam mencari amal, kita tak tebang cari. Memang susah sungguh. Hari ni nak cari amal soleh susah. Sebab apa susah? Hati kita ni belum tentu Allah Ta'ala jemput. Hak boleh mari ni, hak Allah Ta'ala jemput. Hak tak boleh mari, Allah Ta'ala jemput. Sebab itulah boleh mari tu Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Akhir zaman ni orang yang mencari amal ni sikit. Sikit hak cari amal. Hak cari dunia ramai. Hak cari harta benda ramai. Nak cari akhirat, nak cari agama sikit. Sebab itulah jangan pelik dalam media sosial kita ini, Facebook, internet, WhatsApp, kita tengok, cuba kita tengok situ. Hari ni manusia bukan dia cari agama, hari ni manusia sedang meruntuhkan agama. Hak terbaru petang tadi saya terima satu post di FB, dia samakan kesilapan piramid hak 15 km dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ni live saya tegah ni. Jangan samakan kesilapan dalam ukuran ketinggian piramid dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Siapa kondeng peristiwa Isra wal Mi'raj, kafir dia. Dan saya minta secara live, siapa yang post tu ada dengan saya bukti tu, tolong tarik balik, bertaubat. Kerana status ini boleh jadi kafir. Wa na'uzubillahi min zalik. Ni sedang berlaku petang tadi. Kejut saya tengok post. Di waktu satu keratan post, kesilapan piramid samalah macam kesilapan peristiwa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dia kata mana mungkin, tak logik. Nabi daripada Sidratul Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha, naik buruk dalam semalam, tak logik, tak betul. Kafir siapa cakap gitu. Siapa yang bercakap gitu, tolong tarik balik, jadi kafir. Wa na'uzubillahi min zalik. Ni sedang terjadi dalam masyarakat kita hari ini. Nak balik pada agama, nak cari agama susah. Hetang agama, ramai sangat tukar tang, tukar takir, tukar punah kepada agama. Ustaz tu dah tarik balik kan? Dia kabur dah kan? Ucapan dia, kuliah dia mari dulu, dia mengaku kesilapan dia, salah sebut ukuran tu 15 km tu, dia tarik balik dah. Cukup lah. Saya pun ada salah saya juga. Tapi kita ni, sikap orang Islam akhir zaman, suka hentak, suka kondeng, bunuh habis agama, termasuk akidah kita pun rosak. Boleh jadi kufur, boleh jadi murtad, boleh jadi kafir. Wa na'uzubillahi min zalik. Ini sebagai mukaddimah. Panah hijing kita lah ni. Tajuk lain ni, tapi nak setuh juga supaya sedar ni. Jangan kita jadi manusia yang kondeng agama. Jangan kita jadi manusia yang pertikai agama, rosak kita. Pegang kemas, jangan ada kondeng. Mentang-mentang Facebook seseorang, Instagram seseorang nyepakat jadi mufti habis. Hari ni nyakit. Jadi mufti belaka, jadi ahli agama belaka. Mu komen kau ning, mu komen kau ning. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Astagfirullahalazim. Punuh ranu habis agama kita. Punuh ranu habis akidah kita. Tolong bertaubat. Saya cukup takut. Sebab apa saya setuh mukadimah ni? Tajuk kita lah ni. Salah satu senjata iblis, syaitan akhir zaman, ia punuh akidah orang Islam. Ni tajuk nak masuk ni. Tajuk kita nak masuk lah ni. Salah satu senjata iblis syaitan, ia akan punuh Islam yang ada dalam diri kita. Ia akan rosakkan akidah yang ada dalam diri kita. Oleh itu sedarlah kita. Semakin hampir kita dengan kiamat, semakin hampir kita dengan akhir zaman, tolong pegang kemah Islam. Jangan kita jadi manusia yang kondeng, komen, kritik. Astagfirullahaladzim. Jahil macam mana pun kritik juga. Tak pandai nahu sarah, tak tahu apa kala hadis tafsir, kondeng juga. Tukar dengan tuk peti. Jangan deh. Tolong tarik balik. Baik, kita masuk tajuk kita yang diberi oleh Surah Yuitang Wali. Kalau ikut saya nak godang tajuk isu semasa ni. Tapi tak boleh lah, kita ikut tajuk surah beri. Kesihatan mental dan mistik. Tajuk kita malam ni,
kesihatan mental dan mistik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri rasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, daripada bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan, dan daripada bahaya gelap apabila ia masuk, dan daripada kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Ayat yang terakhir saya ulang. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Baik, ayat ini menjadi dalil kepada kita yang mana mesti kita ingat, pada diri, pada tubuh badan kita manusia ni, ada dua perkara. Ada dua perkara, sama ada rohani ataupun jasmani, zahir ataupun batin, ghaib ataupun nyata. Pada kesihatan tubuh badan manusia ada dua perkara. Zahir, hak nampak. Hak ghaib, tak nampak. Fizikal, tubuh badan. Rohani, hak alam ghaib, tak nampak. Jadi, kena dengan tajuk kita, kesihatan mental dan mistik. Hak mental hak mana? Fizikal. Hak mistik hak mana? Hak ghaib. Jadi, ada dua ni. Pada setiap manusia, nikmat sihat tubuh badan ada dua. Sihat zahiriah dengan sihat batiniah. Sihat jasmani dengan sihat rohani. Jasad tu badan, jasmani. Rohani dalaman kita. Jadi itulah dua nikmat tajuk kita malam ni, kesihatan mental dan mistik. Yang mana ukurannya yang kita kena ingat. Sihat zahir ni kita tahu belaka, orang puang, orang lelaki, sihat tubuh badan ni tahu belaka. Sebab apa tahu belaka? Tak ada darah tinggi, tak ada kecing manis, tak ada sakit jantung, tak ada sakit buah pinggang, tak ada kanser, tak ada barah, tak ada ketumbuhan, tak ada kurat, tak ada panas. Makna tu sihat fizikal. Tu sihat fizikal. Manusia tahu belaka. Dan sihat fizikal ni nampak. Sebab apa nampak? Contohnya, bila mana kita pergi hospital, kita jumpa doktor pakar, nak cek kecing manis, nak cek tekanan darah, doktor akan ambil darah kita. Dia tembok lepas, tubik darah, dia ubah atas alat dia tu. Nyala tengok berapa naik. Tubik nombor lalu 6.9. Kecil manis ni makcik. Tu dia. Nampak lalu. Orang darah tinggi tu kau, bila jumpa dengan doktor, dia ambil alat test tu, dia balut lengan, dia tekan, kacik sampai kemah. Dia pang sampai kemah, perah, dia lepas. Lepas tu seru naik lalu metal. Hak atas 210. Baik no. Makcik, darah tinggi ni, makan apa ni? Ikan kering budu ke daging ni? Makcik kata apa? Kita bahar kambing. Baik no. Nyacang darah tinggi naik. Nak kabarnya
penyakit zahir nampak. Nampak darah tinggi, kecil manis boleh tahu lalu. Tetapi bila sebut bab kesihatan batin, rohani, hak ni tak nampak. Hak ni tak nampak. Kadang-kadang pengalaman saya berubat, ada seorang hamba Allah ni bab kesihatan batin ni, bab kesihatan rohani, bab kesihatan mistik. Kadang-kadang pernah saya jumpa seorang hamba Allah, waktu yang sampai pondok saya tu, orang Terengganu kata apa? Gadako. Habis rumah nenek dah. Jual nak buat berobat. Allahu Akbar. Waktu yang sampai di pondok saya tu, estima 2 hotel jual habis. Ni kisah benar tak jauh. Kalau tuan yang dengar, tuan yang tahu ni. Orang Terengganu kita, estima 2 hotel jual habis. Pitih dalam bank hok nega kedai makan habis licin. Waktu yang mai pondok saya tu, dia pinjam kereta adik dia. Ni kisah benar. Sebab apa? Sebut kesihatan mistik ni jangan gurau. Dok kena cara berubat habis pitih saja. Sakit dak hilang. Ni masalah ni. Sakit dak hilang, pitih habis. Jadi hamba Allah Taala ni dia mari di pondok saya. Dia kata, "Ustaz, nak minta tolong berobat bini saya." Rata-rata dah Ustaz saya berobat. Pas ke Thailand lagi. Habis pitih dah Ustaz. Ning dia hak mampu nak mari jumpa Ustaz. Minta tolong Ustaz ikhtiar. Baik. Waktu siapa di pondok saya tu, bini dia ada anak kecil umur 1 tahun 6 bulan. Tiba-tiba dia tahu anak dia. Allah, kejut itu. Seorang ibu yang anak baru 1 tahun lebih tahu. Lepas dia tahu anak dia, dia rekkan rebor dia. Gi mari. Kata puana ni. Ni bukan sakit budak hospital ni. Ni bukan sakit bab jasmani ni. Dia rekkan rebor. Gi mari. Astagfirullahalazim. Barulah suami dia khabar, "Ustaz, saya pas ke Thailand habis rata-rata dah pergi berobat. Tapi tak izin lagi, tak sembuh lagi." Saya kata apa? Ni penyakit rohani, mistik, bukan penyakit jasad tubuh badan. Nak khabar dah malam ni, tolong ingat. Saya pesan semua anak buah saya hak berobat. Saya sebut perumpamaan. Motor bocor tayar, kita pergi obhoi enjin. Kena-kena tau. Ni perumpamaan. Motor kita lalu kau dalam rok, jerit paku, kepung, bocor tayar. Lepas bocor kita bagi pemain pergi perlah enjin. Ada kena-kena tau. Tak ada kena-kena langsung. Begitulah dengan tajuk kita malam ni. Bab kesihatan jasmani, bab kesihatan mistik, biar betul dengan nyakit nak ikhtiar. Bab apa motor bocor tayar pergi perlah enjin kan? Begitulah bila mana kita sakit. Kalaulah ni kita ni diuji dengan sakit mistik, jangan pergi ke hospital, balik air orang panggil. Kita tahu dah, kita berdepan dengan penyakit sihir, kita berdepan dengan penyakit saka, kita berdepan dengan sakit gangguan jin, adasin, jin asyik. Dak selesai-selesai, mimpi semua, ngiga semua, buat semua, ngaca semua, histeria semua, sakit kepala dak hilang-hilang, tidur malam tak boleh. Kalau hak jenis gini, saya pesan awal-awal, jangan pergi kok doktor salah. Kena cari kok bidang rawatan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Baru betul dengan nyakit. Baru betul dengan nyakit. Dan kenalah dengan tajuk kita malam ni. Kena dengan tajuk kita malam ni. Jadi tolong ingat, tolong ingat bahawasanya bila sebut kesihatan mental, kesihatan mistik ni, kita kena cek molek dulu. Kena cek molek dulu. Takut salah. Sebab apa takut salah? Hari ni ting saya mungkin tak tahu. Sebab saya pun terpaksa rahsiakan kerana melibatkan orang sohu Malaysia. Hari ni daripada pondok saya hunggah ke Rusila, berobat di Rusila. Takut berobat di pondok, takut pecah melang. Kisah hari ni, sebelum jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya jumpa dengan seorang perawat tu,
Sebelum jumpa ustaz, kena bayar dulu 10,000. Kejut kita dengar 10,000. Allah, tu bomo mana, ustaz mana? 10,000 bayar. Ni kisah benar, pagi tadi di Rusila. 10,000 bayar. Allahu Akbar. Nak royak deh ni, hak kelas 10,000 hak pagi tadi kita ambil pengajaran dengan tajuk ni. Hak kelas 10,000 pagi tadi, saya ke siapa aja di tempat berobat, buka barang. Dalam barang saya berobat tu ada kapur baruh, ada daun dara, ada daun dara, ada kapur baruh, ada lada hitam, ada kasar. Dia tengok je kapur baruh, dak buka lagi botol kapur baruh. Tengok je. Lepas tengok kapur baruh pegang, terus buat jadi rimah terus. Allahu Akbar. Serta-merta on the spot. Dak berobat lagi. Baru buka barang, tukar jadi rimah lalu dah. Allahu Akbar. Saya kata patut pun kena walari jauh berobat gini. Aib. Kalau berobat di pondok saya ni habis ya. Watawang mari, buat liputan mari, saudara tubik dalam surat khabar, tubik dalam internet. Riuh pondok itu pula. Nak royaknya, bila kejadian tadi yang berlaku tadi, buka kapur baru tu buat lalu, baik. Kena dengan tajuk kita ni. Ni nyakit apa ni? Nyakit jasmani ke ni? Ni bukan nyakit jasmani. Ni penyakit rohani, mistik. Penyakit mistik. Dah kalau gini pergi hospital jadi dah. Dah jadi. Inilah kisah benar pagi tadi di saya berobat. Penyakit mistik, penyakit berkaitan ala ghaib, kena cara Islam, bukan dengan cara hospital. Jadi bila kita berobat tadi, tahu tak jin berapa ekor? Kejut saya. Dia tukar jadi rimah, dia khaka, dia ngau suara rimah, jeling balik mata, sampai ketor gego. Ya maksyar jin. Mu berapa ekor dah tubuh adanya? Lalu 80 ekor. Jin dalam badan ni 80 ekor. Bila tekan rubuh lada hitam di kaki tu, dia tepik lada hitam ke panah. Jin ni tak boleh dengan lada hitam. Dia kalah. Buh lada hitam tepik tu. Wow. Bila dia raung, kita tanya, mu berapa ekor dalam badan perempuan ni? 80. Bila dia kata 80 ekor, menasabah lah. Dodang buka Al-Fatihah, dodang berobat lagi, buat dah. Dan kisah ni Allah Ta'ala tunjuk, sedang molek pergi umrah, buat Mekah. Di Mekah buat, di Madinah buat, di Hudaibiyah buat, habis tempat ziarah buat belaka. Menasabahlah ukuran dia dengan saya berobat hari ni, penyakit mistik. Bukan penyakit jasmani, tubuh badan. Baik, apa yang saya nak jelaskan di sini, kita sebagai seorang Islam, bila Allah Ta'ala sebut dengan ayat ni, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, daripada bencana makhluk-makhluk yang diciptakan. Apa maksud ni? Apa maksud ayat ni? Daripada bencana makhluk-makhluk yang diciptakan. Maksud bencana ni ialah salah satu gangguan, salah satunya kerasukan, salah satunya berlakunya penyakit dalam badan manusia, sehingga manusia itu tidak normal. Tak normal. Dengan sebab ni, dengan sebab ayat ni, daripada bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Baik, nak khabar kaitan dengan ayat ni, dengan tajuk kita malam ni. Bila kita faham kita semua ni makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan, mesti ada sifat baik dan jahat. Mesti ada sifat baik dengan hak jahat, hak baik dengan hak buruk. Sifat baik siapa dia? Manusia yang beriman, yang beramal soleh. Sifat jahat siapa dia? Jin yang kafir, iblis, syaitan, serta angkatan dengannya. Jadi sebab itulah ayat ni kata daripada bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Nak tubik tajuk tafsir ayat ni, bencana
yang lahir daripada makhluk ni, punca tu kena tahu. Punca main mana? Kalau kita duk tuduh iblis, syaitan, jin ni musuh kita, siapa buat punca dulu? Ni soalan dia, tajuk kita lah ni. Betul dah iblis, syaitan tu musuh pada manusia? Ya iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis, syaitan ni golongan yang kafir, yang ikrar depan Allah, nak ganggu cucu cicit keturunan Adam sampai kiamat. Tu ikrar dia, aku janji. Di sini apa yang nak jelaskan, punca tu main mana? Siapa buat punca dulu? Saya jawab deh. Puncanya kerana manusia itu sendiri. Terjadinya penyakit mistik, terjadinya penyakit yang terlibat dengan alam gaib, punca dia kerana manusia itu sendiri. Contoh isu yang hangat berlaku di Malaysia, ada ni tempat yang ketiga saya sebut Ni tempat yang ketiga saya sebut. Contoh yang sedang hangat berlaku di Malaysia, yang saya sandarkan sebagai punca yang manusia jepuk, punca yang manusia sengaja buat. Apa dia? Born on Dory. Ni kena molek tajuk baru ni, tajuk kuliah malam ni. Tepat tajuk ni. Festival, program yang diadakan, yang dijemput daripada Jepun, diundang ke negeri Selangor. Program acara Born on Dory ni, tolong ingat, ni salah satu punca manusia jemput penyakit mistik. Saya jelaskan kenapa program Born on Dory ni menjemput penyakit mistik. Kerana dalam pengisian program Born on Dory ada pemujaan roh si mati. Roh tok nenek moyang mati diseru. Roh orang-orang yang mati, yang hebat zaman dia diseru, dibangkit dengan metera-metera dalam agama orang Jepun yang berlaku di Selangor baru ni. Bila kita panggil roh orang mati ni, tok nenek moyang, yang sebagaimana festival ni dibuat di Selangor, sebenarnya yang mari tu bukan tok kita. Yang mari tu bukan tok wang, tok ki kita. Yang mari tu bukan di kalangan ahli keluarga kita. Siapa yang mari? Iblis, syaitan. Ni tajuk kita malam ni. Iblis, syaitan hok mari tu. Dan awak guana sebut kata Born on Dory, kita ni apa? Kita ni Born on Dory, bodoh ke diri. Kita ni jadi bodoh ke diri, duk turut ke agama lain, duk turut ke orang kafir. Siapa you boleh tanya ustaz ni? You boleh tanya ustaz, nak tanya sikit, boleh tak kita pergi program apa ni Born on Dory? Astagfirullah, ni ada pun ni. Sebelum program tu ada orang tanya ustaz, saya pun ada orang tanya, ustaz boleh tak pergi program Born on Dory? Kita jawab lalu, kuliah garik kata riti Terengganu Sejik Surah, apa pun tak tanya lagi. Ni panah ni. Kuliah rata riti orang ngajar Sejik Surah, hak tu mau dah tanya pula lagi. Hak sibuk mu tanya nu, hak dia panggil roh si mati nu, hak mari iblis, syaitan, jin nu. Dan saya buat penegasan, jangan mustahil lepas ni ramai orang Islam kena serang penyakit mistik. Bukan saya doa, bukan saya minta, oleh kerana perbuatan syirik, perbuatan yang salah kita di sisi agama. Ni bukan saya minta, bukan saya doa, tapi oleh kerana silap kita kayak gini, dak mustahil ramai orang Islam kena penyakit mistik. Wa na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar. Macam ceramah pula kita. Nak buat guna tajuk begini. Nawilah aku tajuk ni. Kita goreng. Baik, nak khabar deh. Oleh kerana bila benda ni terjadi dalam masyarakat kita, bila kita faham agama, jangan kita redha. Tu cara dia. Jangan kita redha, jangan kita mengiyakan, jangan kita anggap benda tu benda yang boleh dibuat, dilaksanakan. Jangan. Hak canggah tetap bercanggah dengan agama. Tapi nak buat guana kita tak ada kuasa. Kita dak setuju pun, orang kuning setuju.
Nak kata mana? Faham tak? Hak kuning setuju, nak kata mana kita? Kita tak ada benda, tak ada kuasa. Tapi mu tanggung depan Allah. Tu saya jawab. Mu tanggung depan Allah. Jadi ingat sebaik-baiknya. Dan lagi kata ayat ni, dan daripada bahaya gelap apabila ia masuk, dan daripada kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan, dan daripada kejahatan orang yang dengki. Baik, ayat ni menjelaskan kepada kita salah satu penyakit mistik yang kita kena ingat. Iblis syaitan ni, dia tiup pada telinga kita, dia tiup pada mulut kita, dia tiup pada hidung kita. Dengan ayat yang ditafsirkan ini, makhluk-makhluk yang menghembus-hembus, dan simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan, maknanya kejahatan daripada makhluk gaib yang menyebabkan penyakit mistik berlaku dalam masyarakat kita ni daripada perbuatan-perbuatan dia. Perbuatan dia. Dia tiup kat telinga kita, dia tiup kat mata kita, dia tiup kat hidung kita. Sebab itulah nak khabar malam ni, kes yang saya berobat maring, hak tadi hak maring 2-3 hari ni, siapa orang kata kenapa? Dok jumpa nasib kita. Daripada pagi break semayang Zuhur, sambung lepas Zuhur break semayang Asar, lepas tu balik sekejap mandi, terus pakai jubah pergi mengajar. Hak kemarin nak khabar hak kemarin seorang pelajar universiti yang ditelefon oleh lecturer dia, suruh mak ayah mari ambil anak dia di Kuala Lumpur. Hak kemarin, hak berobat kemarin. Jadi lecturer dia ni telefon mak ayah dia di Terengganu, kena mari ambil anak ni. Anak buat dia nak belajar. Ni kisah kemarin. Anak buat dia nak belajar. Lalu ayah dia atas WhatsApp saya, Ustaz Peng boleh dak celah satu kes, anak saya duduk universiti tengah buat, dak nak belajar, lecturer pensyarah suruh mari ambil. Saya pun tengok jadual. Saya tengok jadual, Allah padak molek ni. Kalau kes berat-berat, seorang kita kejong dengan ayat Quran sejam. Dah kalau seorang sejam dah, sedang molek ke 4.5, dah ada 10 orang. Memang gelap Baik, kita pun siang juga, kita ambil lah kes kemarin. Apa yang jadi hak kes saya berobat kemarin, seorang pelajar universiti, kejut kita. Lama dah tubik penyakit ni. Hak kemarin perempuan tu ping cemak baju tu. Ping cemak baju hak ada kepala tu. Bukan ping dalam kata tutup. Kalau ping tu dah, kita pun nama ping kot ni. Jangan salah. Susah sama. Kalau ceramah bak ayah ping, kita pun nama sama juga. Tapi kita bukan ayah ping. Ping baju pun ping juga. Tanya order air pun ping juga. Susah nak order air. Gurau dia. Ping baju yang terbuka. Ni pesakit mari. Ping baju terbuka, motoh tubik. Allah, nak pesang kita tengok. Kalau lah motoh tu tubik ping yang tutup, maknanya hak tajam tu duduk dalam. Ni nganga terbuka kehir belok, motoh tubik ping baju. Ping sebatang tubik maring, jarum 3 batang. Allahu Akbar. Siapa saya mikir apa? Sebab mari di Kuala Lumpur tak? Mari di Selangor, mari Kuala Lumpur, teringat lalu Bang Odori, bodoh ke diri. Habis Allah Ta'ala beri ujian pada kita. Hal ni saya takut ni. Takut lepas ni kau banyak. Allah Ta'ala buat mari penyakit dengan sebab kesilapan kita. Hak dak salah kena juga. Dah iblis syaitan ni, dia tak kira mu baik ke mu jahat, asal boleh ganggu, boleh gugat, itulah kerja dia. Soalan ni orang tanya saya, Ustaz, dah apa Ustaz? Ramai pelajar tahfiz, budak-budak mengaji pondok, hak kena histeria. Kita jawab betul. Sungguh kita jawab ni. Soalan ni ramai tanya. Pondok ni histeria, tahfiz tu budak buat,
Madrasah tu hak pelajar buang dia habis buat. Madrasah situ buat. Ramai pelajar, anak murid, hak puan lelaki sebut sekolah agama diganggu penyakit mistik. Soalan pula, dah ustaz, bapa set pe kuda, set ai ketung, set khabar rumah orang, dah kena gangguan jin? Ni saya jawab ni deh. Orang hak mabuk ai ketung pe kuda tu, and the gang dah. Dia dah ganggu dah. Iblis syaitan tak ganggu dah gitu. Orang mabuk arak ke, mabuk air ketung ke, pe kuda ekstasi, gitu neleh pun iblis syaitan tak ganggu dah. Dia tengok dia tahu dah. Oh, mata sting bahas kandang. Mata sting bahas kandang. Tahu tak sekandang apa? Rupanya ada istilah pe kuda ni. Sute seko. Sepapang tu sekandang. Iblis jeling tahu dah. Syaitan jeling dah. Mamak tu bahas kandang. Baik, aku tak ganggu dah. Golongan manusia macam mana iblis syaitan ganggu? Ni hak duk ngapal 15 juzuk, hak duk nadah kitab nahwu sarah, hak duk ngaji pondok agama. Ni iblis syaitan serang di akhir zaman. Iblis syaitan serang kau ni. Dia tak serang hak tadi tu. Sebab tu orang hak mabuk arak mabuk tu tak buat dah hysteria. Dia mabuk dia je, obeduh je. Dia obeduh je. Dia tiba lebih dia mabuk lebih sikit. Tapi berbeza dengan kesihatan mistik tajuk kita malam ni. Iblis syaitan akan ganggu orang hok pergi sejid surau. Iblis syaitan akan ganggu orang yang kuat agama. Iblis syaitan akan ganggu juga orang yang mengaji Quran. Sebab dia kira musuh dia tu. Jadi fahamlah kita. Rupa-rupanya kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan. Yang terakhir ayat ni kata apa? Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Maksud ayat ni, dan daripada kejahatan orang yang dengki. Nak khabar deh, ayat surah Al-Falaq ni, ayat yang terakhir surah Al-Falaq ni, inilah penyakit akhir zaman. Banyaknya manusia ni yang ambil PhD. Kalau ambil PhD universiti tak apa. Hak tu comel. Hak ambil PhD dengan iblis syaitan. Ni masalah. Kalau pergi belajar universiti ambil PhD, master, tu tak apa. Hak masalahnya ambil PhD dengan iblis syaitan. Apa maksud? Perangai hasad dengki. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ayat ni, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Hari ni cuba kita tengok dalam Facebook kita, kita telah terkena penyakit mistik. Apa penyakit mistik yang sedang kita alami hari ni melalui Facebook? Kita deki, sama kita deki kepada asatizah, kita deki pada ustaz-ustaz. Kita sakit hati, hasad deki kepada orang yang ngajar, orang yang ngaji agama. Ini sedang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu saya sebut tadi, isu kesilapan, ketinggian piramid, isu tu digoreng oleh orang Islam kita juga. Sama ada hak goreng tu hak jenis puak-puak WW, bukan WWF. Orang lama tahu tak? Ghosti zaman dulu. Hak tu WWF. Hak ni je W. Tahu tak kenapa? Tahu tak? Wahabi. Biar dengar lah. Tak apa. Live ni pengajar orang. Puak-puak Wahabi ni lah senjata ni. Ayat surah Al-Falaq. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Hari ni cuba kita tengok di Malaysia kita. Betapa hebatnya serangan ahli agama
yang tak setuju, yang hasad, yang deki kepada orang ahli agama. Kita tengok ini, di mana kesilapan, hak itulah menjadi bahan hasad deki yang dicanang. Allahu Akbar. Ni sedang berlaku. Tolong beringat. Saya cukup takut bab ni. Pecah belah habis orang Islam. Pecah belah habis orang asatizah. Ustaz-ustaz. Ustaz fiqh, ustaz usuluddin, ustaz tasawuf, habis pakat duk bala. Bapa jadi gitu? Ni, tajuk kita malam ni dah. Tajuk kita malam ni. Ingat, mistik ni dia menjadi senjata iblis syaitan nak bunuh kepada orang ahli agama. Saya juga nasihatkan diri saya cukup takut. Sebab apa saya cukup takut? Benda ni halus sangat. Saya nak cerita lah dah, pernah diuji. Saya berkongsilah ni sebab tajuk ni. Saya pernah diuji satu ketika dulu, tengah naik berobat ni, mari seekor makhluk. Mari seekor makhluk depan saya. Dia kata apa? Mu nak jadi tu mau hebat tu. Mu nak jadi tu mau sahur tu. Mu nak jadi ustaz yang hebat sahur tu. Aku nak ajar. Ni saya pernah alami. Dia mari depan saya. Kalau mu nak jadi tu mau sahur orang hebat, orang kagum, orang akakmu, tempat mulia, aku nak ajar mu se. Tahu tak dia ajar apa saya? Dia kata, mu nak dah benda ni. Kalau mu nak, aku nak ajar. Kita senyap. Kita tunggu ya khabar. Benda apa mu nak ajar aku? Mu nak khabar aku tu, nak suruh aku buat benda apa? Supaya aku jadi seorang, jadi hebat. Membuat amalan ni, garanti memang musuh lepas ni. Dia pun sebut dah. Tahu tak dia sebut apa? Membaca Qul Huwallah daripada belakang. Qul Huwallah balik. Astaghfirullahalazim. Saya pernah kena uji gitu. Dia mari ajar suruh baca Qul Huwallah balik, ambil dia bawah. Baik. Sebab apa saya sebut kisah ni? Nak ambil pengajaran. Kenapa nak ambil pengajaran? Ni. Serangan mistik ni, dia cari jalan untuk nak rosokkan kita di akhir zaman. Jadi, kita orang Islam kena ngaji agama, jangan berhenti. Kita kena mendalami belajar agama, jangan berhenti. Sebab apa? Disebut dalam sirah kiamat, iblis syaitan, ia tidak akan berhenti ganggu keturunan Adam sampai kiamat. Maknanya, dia tak kabur dalam ayat tu, dia akan ganggu cucu-cucu Adam sampai mati tu. Kalau dia kata dia akan ganggu cucu cicit keturunan Adam ni sampai mati, bermakna lepas kita mati tak ada lah. Disebut dalam sirah kiamat ni, dia akan ganggu kita sampai kiamat. Maknanya kalau kita mati, belum tentu anak, cucu, cicit, cuik, gamik, tuik, lepik kita selamat. Belum tentu selamat. Sebab itulah pentingnya kita pegang agama. Penting kita jaga agama. Sebab hak ni saya nak khabar ibu-ibu, ayah-ayah hak ada hak mari malam ni, dengan sebab kita ni telah berada di akhir zaman, saya nasihat diri saya juga, ibu-ibu, ayah-ayah hak mari malam ni, ataulah anak ngaji agama. Tu je jalan di akhir zaman. Atau didik ajar kita dengan anak kita agama. Tu jalan di akhir zaman. Sebab kita bimbang, lepas kita mati, kalau anak kita tak ada asas agama, macam mana kehidupan dia akan berdepan dengan mistik yang menyesatkan ni. Jadi, tak usah bimbang lah. Sebab hari ni nyakit orang Islam ada senyakit. Dia bimbang nak atur anak dia sekolah agama, sekolah pondok, tahfiz bimbang. Tagi ustaz, tubik ngaji pondok nak kerja benda. Mari dah. Tak boleh ustaz weh. Orang lain ni kerja nak ijazah. Biarlah jadi jenazah pun. Ni masalah. Kita hanya nampak dunia, kita tak nampak akhirat. Kita hanya nampak benda zahir, kita tak nampak bab mistik. Sedangkan hak mistik tajuk kita malam ni, ia serang bila mana kita ni kau jauh dengan agama. Tu tempat duduk dia. Jadi tolong ingat,
Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Ayat ni menjelaskan kepada kita yang kedua, tolong ingat, kalau ada hasad dengki dalam hati kita, tolong padang, tolong bertaubat, tolong istighfar, jangan wilekat. Ingat kalau ada hasad dengki kita dengan orang, dengan siapa sekalipun, tolong padang, tolong bertaubat, tolong istighfar. Sebab nak royak dengan ayat yang kita baca surah Al-Falaq ni, jarum ni iblis ambil. Jarum ni lah iblis perangat dalam hati kita. Kita nak tidur dah, degak teringat, menatang ni aku tak puas hati lagi. Kenapa tau? Siapa tukar perangat? Iblis, syaitan. Kita nak tidur dah, rebah nyenggeng dah bata. Niat dah nak maaf dia. Iblis pun mari cocoh hati. Degak cocoh hati, teringat pula dendam kita, hasad kita, dengki kita. Ada satu kisah benar yang berlaku tempat saya ni, bab tajuk dengki ni. Apabila dia buat dengki tu, dengki apabila dia melakukan dengki, apa maksud dia? Dia niat nak katok saing dia, sampai satu masa dia katok saing dia. Itu maksud dia. Dengki apabila ia melakukan dengkinya. Ada kisah berlaku tempat saya. Dia baloh kisah lama tu dengan sahabat dia tu, tak puas hati. Ni kisah bab dengki Dia tak puas hati ke saing itu, dia baloh lama dah. Tetapi inilah penyakit mistik, dia cocok. Walaupun lama dah peristiwa tu berlalu, iblis syaitan dia tak berhenti, dia tak duduk saja, dia akan pergi cocok hati kita. Baik, apa berlaku kisah tadi? Lelaki ni bila dicocok dengan hasad dengki, iblis syaitan bisik suruh buat hang dengki tu, hang sakit hati tu. Apa yang jadi? Lelaki ni dia nekat, memang dia nak katok juga ke mana pun. Hak baloh kisah lama ni. Sapalah satu hari ketika tu pasar malam. Sini pendapat panggil pasar minggu. Hak jual seminggu sekali tu. Jual petang sampai ke garit. Di kampung kita tu pasar minggu lah. Kisah ni kisah benar saya sebut Lelaki ni dia tunggu hak dia tak puas hati hak dengki ni, time orang bolok duk beli pasar malam. Baik, dia pergi. Hak dia nak katok tu duk depan, duk bolok beli situ, kat ayam goreng, kat kepuk goreng, kat mutabak, kat apang balik, orang bolok beli. Macam-macam jual seminggu. Tahu tak you agana? Kejut saya. Ni rasa benar ni. Yang ambil batu bata jokong, dia tengok molek kat belakang, dia honggar dia kekom. Batu-bata tu, dia handah betul-betul atas kepala kom. Rebah, pecah kepala, mati lalu situ. Mana tempat sebut ni? Pasar minggu ngecak. Ni kejadian ni. Saya sebut kisah, saya tak reka melainkan kisah tu betul berlaku dengan saya. Di pasar minggu ngecak dia, mati situ le. Dia katok batu-bata, pecah kepala. Nak royaknya, betul lah tajuk kita ni. Ingat hak mari ni saya pesan, diri saya pesan. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Jadi nak berobat dengki ni, caranya yang pertama ialah kita istighfar. Cara nak berobat, nak buang dengki ni, nombor 1 istighfar. Nombor 2 bertaubat. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ni nak padamkan dengki tu, jangan jadi terbuku, jangan jadi sakok dengan hati. Sebab kalau dengki tu sakok dengan hati, terbuku di hati, hak itulah iblis syaitan perangat. Bila dia perangat, jadi pula lepas tu. Kita berobat awal-awal. Jadi nombor 1 istighfar. Nombor 2 bertaubat. Nombor 3 disebut dalam kitab ni, perbanyakkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena banyak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita amal 3 perkara ni, insya-Allah Allah Taala padamkan api dengki yang iblis cuah minyak, suruh bakar, suruh nyala kau banyak. Faham tak?
api dengki hasad khianat ni akan terpadam bila kita buat 3 perkara tadi. Sebab apa? Hak cuah minyak, hak tukang perangat ialah iblis syaitan. Ni, kesihatan mistik ni, hak mistik ni. Hak iblis syaitan ni, tukang perangat, tukang cuah minyak, suruh nyala kau banyak. Sebab itulah bila kita baca surah Al-Falaq ni, kita kena ingat tajuk cabang mistik tadi, iblis syaitan dialah tok guru yang mana menyebabkan segala penyakit mistik yang ada dalam masyarakat kita. Allahu Akbar. Dan hak ginilah kita kena sedar. Bila sebut penyakit mistik nak khabar puan dia lelaki, tolong ingat pesakit saya hak saya tanda rekod berkait dengan penyakit jasmani, berkait dengan penyakit mistik, yang ada kisah yang saya tanda dalam buku diari saya. Seorang je hidup setakat ni, hak lain dah lama mati. Nak royak kenapa? Asal penyakit mistik. Tapi mak ayah buat pergi hospital. Bila buat pergi hospital, buat CT scan, ambil darah, masuk terowong DNA tu, tak ada penyakit. Ni kisah benar berlaku ni. Bila masuk CT scan, masuk terowong, ambil DNA darah, tak ada penyakit. Ingat, penyakit mistik asal, bukan penyakit tubuh badan, bukan penyakit jasmani. Bila pergi rujuk ke doktor, habis dah jalan bahagian doktor, kenapa ngelas sekali? Kenapa ngelas sekali bidan doktor? Kalau tak ada dah penyakit, teh kau ni dah jadi, wak kau ni, wak kau jadi, kenapa ngelas sekali? Doktor akan buat kita. Siapa tahu? Tu nak jawab. Siapa tahu? Doktor akan ambil air tulang belakang. Hak ni lah paling saya tak setuju. Sebab balik pada tajuk tersebut ni, kalau nyakit ibarat motor bocor tayar, apa nak pergi perlahan jing? Nak kabarnya pesakit saya ni, dia kena penyakit mistik. Bila mak ayah pergi hospital nak kaji, nak buat kotor, nak buat koning, lah sekali tak ada benda dah, suruh saing, turun tanda tangan, ambil air tulang belakang. Ni kisah benar. Allahu Akbar. Ada satu pesakit di Melaka, seorang puang yang comel sungguh. Siapa nak nikah ke sini? Tapi matilah puang tu. Suspend ustaz. Royak comel dah lah, royak mati. Putus harapan. Hak di Melaka, waktu saya pergi berubat tu, baru lepas 2 minggu ambil air tulang belakang. Saya sapa tu duduk neting atas katil. Tuntang lalah, mok dia tambak di katil. Tangan kiri, tangan kanan tambak dengan kain. Kata, kalau dah tambak ustaz dah nak berubat. Saya kena tambak, ustaz dia berubat. Betul sungguh. Duduk diam gitu nak baca mana? Jadi saya sapa tu, mok dia tambak di katil. Kita baca ruqyah. Bila kita baca ruqyah, lalah cakap siang. Namtikom, taikum, Yami kundai. Kata boleh hari ni. Boleh dah, mari dah. Uji mi kata unungun. Kata ungunung. Tak ada apa maksud dia. Aku ni orang tu. Aku nak suruh dia jadi gila. Aku nak buat dia sakit sampai mati. Itu maksud dia. Mindai. Betul. Jadi bila mak dia dengar anak dia tukar cakap bahasa siang, menangis mak dia. Masa tu saya dah tahu gini. Saya dah tahu gini, saya baca ruqyah je. Saya tengok mak dia nangis. Bapa mak dia nangis bila dengar anak cakap siang. Saya pun tanya, makcik, bapa makcik nangis? Rupanya bila dia tahu anak dia cakap siang, baru dia faham. Hak dia ambil tulang belakang, kesilapan yang besar. Baru kabus saya, ustaz, saya nangis sebab saya widah ambil air tulang belakang anak saya 2 minggu lepas. Astaghfirullahalazim. Kita ni tepuk dahi, astaghfirullahalazim. Mujud nak tubik, astaga merah garagu. Nak royaknya, kita ni sebagai perawat rasa terkilat dengan sebab tindakan salah daripada ibu dia tadi, memberi izin ambil air tulang belakang pada anaknya, sedangkan anak dia sah dah penyakit mistik, bukan penyakit
jasmani. Ulum min tarai gitu. Aku tak ambuh tubik. Dia kata ulum mutarai, aku tak ambuh tubik. Faham tak? Tafsir tu. Aku tak ambuh tubik. Bila saya baca, barulah dia tubik. Baik, tu satu pesakit. Saya selesai berubat di Melaka, balik ke Terengganu, sedang molek. Saya ingat tarikh tu, saya tanda cukup-cukup 2 minggu mati. Allahu Akbar. Mati. Cukup 2 minggu mati. Satu. Yang kedua, percalonan Presiden Universiti Malaya. Lelaki tu salah seorang calon terpilih Presiden Universiti pelajar. Bila nama dia naik, esok kan degung, sakit lalu, serta-merta lupuh dari gerak. Kalau jenis gini pelik ni. Nama dia naik, best student, pelajar terbaik, nak jadi Presiden pelajar tiba-tiba gong repah lupuh. Ni kisah benar. Waktu saya duduk di pondok Pasir Tumbuh, ayah dia ambil anak lelaki best student pelajar ni, wak pergi ke hospital, sama juga. Wak kau ni berobat kau ni, lawi ambil itu lah belakang. Allahu Akbar. Saya ingat pada ni kisah ni, sebab saya hunggah balik kisah ni saya hunggah balik daripada pondok Pasir Tumbuh. Saya hunggah balik ke Terengganu semata-mata nak berobat dia, sebab saya tahu dia pelajar terbaik, best student yang akan jadi Presiden Bila kita baca, sama juga. Kita dah tahu masa tu ambil itu belakang baru 3 hari. Baru 3 hari lepas ambil itu belakang. Bila kita baca ru'yah, tiba-tiba mulut dia kacing gigi. Yang pertama, lepas kacing gigi, dia genggam tangan, lepas tu nak cekang. Yuk gitu. Lepas tu kaki, daripada duduk diam, gelepor. Start gelepor dah. Bila lepas gelepor, kacing gigi, tangan tukar nak jadi rimah, apa yang keluar daripada mulut dia? Aku nak mati. Aku tak mau jadi Presiden Aku sakit hati kalau mau jadi Presiden. Aku layak, aku nak jawatan tu. Baik, pecah melang. Saya pun baca. Bila saya baca jawapan ni, ayah dia senyap. Saya tak tahu lagi. Cek respon tu nak balas. Apa lembek bodoh ni? Super ke, orang kata benda apa? Akak apa ni? Orang mati. Lembek, tak ada respon langsung. Saya tanya ayah dia, ada rawatan apa di hospital sebab tak ada tindak balas. Cocoh nadi kaki, pinggang, lutut, tak ada respon. Baru ayah hikap apa? Ustaz, baru 3 hari ambil itu lah belakang. Allahu Akbar. Saya kata sudah, nyakit bocor tak yagi apa lain jeng. Hak tu saya balik ke rumah, lebih kurang jam 8 malam mati. 2 cerita. Dan saya buat kesimpulan lah, sebab pukul 9 dah. Pesakit hak saya rawat dalam rekod saya 23 tahun, hak terlibat ambil air tulang belakang, seorang baru hidup sampai lagi ni. Hak lain mati belaka. Ada hak tahan seminggu, ada hak tahan 3 hari, ada hak 2 minggu, paling lama 18 hari. Saya ingat lagi. Hak lain mati belaka. Seorang je hak hidup, hak lepas ambil air tulang belakang. Tu pun 3 selendar gitu. Mujur kau jalan gitu boleh buat kereta sendiri. Tapi noyanya tak sempurna juga lepas ambil tulang belakang. Dia jadi sarah lembek. Lembek, nyakit lembek. Baik, kesimpulan hak saya nak cover ni, bila tajuk kita perkara mistik ni, tolong ingat, saya pesan betul tu. Sebab ni akhir zaman dah. Kalau kita diuji dengan masalah gini, jangan salah cara teknik merawat. Sebab apa? Nak gostang tak boleh dah. Tubuh badan kita ni bukan macam ayam daging, boleh cicang ikut dang. Betul? Kalau kita pergi kedai, makcik nak kerak ayam berapa? Kerak 14. Kedong. Kita manusia jangan buat gitu. Sekali seorang Tuhan beri. Ayam daging tak apa nak cicang berapa pun. Kita jangan silap nak gostang tak boleh dah. Dan nak kabar disebut dalam kitab bahawasanya salah satu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan sebagai ajbuz zanat, benih dalam tulang sulbi lelaki tu, benda tu kalau kita buang, kita seduk air tulang belakang, dia tidak akan bertambah sampai mati.
Maknanya jangan tebang kalau tak kena cara. Benda tu tak akan tambah sama hati dah. Sebab itulah disebut dalam kitab akhir bawah tu, jangan curi rahsia Allah. Apa maksud dalam kitab tersebut? Jangan curi rahsia Allah. Mu jangan tebang ambil benda yang bukan dalam ilmu. Mu tebang korek benda ilmu Allah, punuh jahanam manusia. Jadi berhati-hatilah. Sebab tajuk kita kesihatan mental dan mistik. Jadi kita kena perhati molek. Dan sebagai perkongsian dengan kuliah kita malam ni, saya kena ajar juga amalan-amalan tik-tik kesihatan deh. Orang puang lelaki, tolong ingat, saya nak ajar malam ni. Start malam ni sebab kita akhir zaman dah. Start malam ni kalau boleh jangan putus tiap-tiap malam orang puang lelaki. Cuba ambil air mineral, jangan air rebus dengan api tak jadi. Cuba ambil air mineral, jangan air rebus dengan api. Orang tanya pula, ustaz, air kowe boleh tak? Air kuku boleh tak? Boleh. Sebab tu filter napis. Hak saya tambuhnya, ubur dalam gendi, ubur dalam ceret, letang buka dapur gas, rebus dengan api. Hak tu tak boleh. Orang tua dulu dia panggil apa? Air mati. Betul tak? Saya dah ingat ke budak-budak. Tak orang kita mari jalan, mah, minta air mati segelas. Waktu kita budak. Hari ni baru saya faham. Bila kita ngaji sains, kita tengok molekul air Zam-Zam, molekul air mineral water, molekul air yang mati rebus. Rupanya air mati ni, atom dia tak ada benda dah. Dia tak ada biru, dia jadi putih sambung. Sebab tu panggil air mati. Jadi nak buat obat, nak buat penawar, jangan air yang rebus dengan api. Okey? Baik, nak ajar ni. Start malam ni, siapa yang ada darah tinggi, siapa yang ada kecil manis, siapa yang ada kolesterol, siapa yang ada lemak tepu, tolong beringat. Siapa yang asid urik tinggi, gout, bukan go out. Gout. Kalau go out, tak sebab ubat dah lupa kubur, mati ya go out. Gout. Siapa yang ada penyakit gout, cuba amal. Ambil buah lemon. Buah lemon, amal tiap hari tak apa. Buah lemon, belah dua, perah air dia lebih kurang 1 sudu besar. Perah air lemon 1 sudu besar, kucar dalam segelas air mineral ataupun air tapis. Sesudu air lemon ni, ubur dalam gelas dengan air mineral atau air tapis. Ayat yang kena baca, yang pertama Al-Fatihah 3 kali. Baca Al-Fatihah 3 kali, air lemon yang ubur dalam gelas ni. Lepas Al-Fatihah 3 kali, baca 3 kul. Sekali. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas. Baca sekali-sekali. Dan yang terakhir, tutup dengan selawat Nabi 7 kali. Selawat pendek boleh, selawat panjang boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam pun boleh. Baik, setelah selesai 3 bacaan tu, air tadi amma minum. Waktu mana paling mustajab? Sebelum tidur. Dia akan proses habis segala makanan hot dalam perut kita dengan air yang kita baca ruqyah hadis. Jadi amal ni antara amalan saya juga ni. Lepas berempat saya buat gitu lah. Nak pulih balik kita letih dalam badan kita. Jadi amal tu nombor 1. Cuba amal. Darah tinggi ke, kecil manis ke, kolesterol ke, lemak tepu ke, asid urik ke, ni lah penawar dia, lemon. Baik. Ada kena tambah dah ni. Kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebut hadis? Garam. Ambillah sebuku garam. Garam kasar, letak dalam tu. Ia penawar sihir. Kalau kita amal tiap-tiap malam, insya-Allah kita dicegah daripada terkena sihir santau orang. Garam wajib sebab disebut dalam 3 hadis penawar sihir, obat untuk benteras, untuk nak cegah sihir. Jadi air lemon ni ubur dah garam sebuku. Jangan ubur sendok, darah tinggi pula. Sebuku je syarat hadis Nabi. Syarat hadis Nabi dia ubur sendok bawah jangan, tapi pitcher naik 260. Jadi sebuku garam tu yang pertama saya nak kongsi. Yang kedua saya teringat ketuk guru saya dia pesan, hal ni tu amal. Tak ada dah hadis. Jangan salah faham ni. Ni bukanlah hadis. Ni amalan tok guru, orang hebat, orang alim, orang yang arif kitab. Dia khabar, dia pesan saya, cubalah amal. Hak mari ni cuba amal. Setiap kali mayang sok rakaat pertama jangan tinggal surah ni.
Surah apa yang ketiga? An-Nas. Semayang lain tak apa, semayang subuh penting. Zuhur, Maghrib, Isyak, subuh. Ambil lah surah mana pun. Tapi bila semayang subuh, tolonglah ambil berat. Rakaat pertama, setelah doa iftitah, Al-Fatihah, baca An-Nas. An-Nas. Lepas tu orang kata pula, dah ustaz, bukan ke An-Nas tu belakang sekali, mengelah kali? Ya, boleh. Sebab apa tu boleh? Ambil rakaat pertama Al-Ikhlas. Rakaat pertama, lepas iftitah, doa iftitah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallah. Habis rakaat pertama, bangun rakaat kedua, baca Al-Fatihah, An-Nas. Ni jangan baloh. Tadi orang kata, ustaz, mana boleh baca An-Nas dulu? Lepas tu rakaat kedua nak baca surah benda. Dia baloh pula. Jangan baloh. Kita royak biar faham. Rakaat pertama ambil Al-Ikhlas, Qul huwallah. Rakaat kedua An-Nas. Jadi ni amalan tok guru saya, amalan alim ulama. Dia ajar saya, kata peng juga tu peng. Amalah setiap kali mayasa bawa surah An-Nas. Baik. Kenapa? Tengok ni kenapa? Sebab An-Nas ni ayat penawar sihir santau. Jadi berlakunya sihir, berlakunya santau, berlakunya penyakit mistik tajuk kita ni kebanyakan lepas asar. Sebab tu sembahyang asar kena bawa surah An-Nas. Kebanyakan sihir nak buat korang, orang hak sakit, orang kena sihir, dia tak berasa waktu mana? Gelecoh asar. Pagi sihat, pagi segar sihat, gelecoh asar je tak kot lah. Mari debor, mari panah ngetik, mari nak pesang, dia akan berat lepas asar. Ni tanda-tanda sihir santau. Jadi tepat sangatlah kalau boleh amalah surah An-Nas dalam sembahyang asar. Bukan wajib dah. Ni bukan hadis ni, pandangan alim ulama, pandangan nasihat tu guru, nak ikut sila. Ni amalan saya. Jadi amal sembahyang asar bawa surah An-Nas. Moga-moga dengan amalan tadi Allah hindari, Allah jauhkan kita daripada terkena sihir santau. Selamat beramal deh. Saya ijazah amalan tu. Yang ketiga, saya nak berkongsi malam ni dengan sebab tajuk kita kesihatan rohani, kesihatan mental, kesihatan mistik. Saya nak berkongsi malam ni deh. Start malam ni sebab kita ni telah berada di akhir zaman. Iblis syaitan dok diam dah. Kau dekat nak kiamat, kau dia kuat ganggu kita. Jadi kita jangan berhenti dalam beramal. Jadi salah satu amalan hak saya nak kongsi malam ni, jangan we putus start malam ni. Sebabnya iblis syaitan sentiasa berhubung dengan kita, kok telinga, kok mata, kok hidung, kok mulut, segala anggota kita iblis syaitan tu berhubung nak ganggu kita. Apa hak saya nak ajar malam ni? Tolonglah pakai amal, sebab akhir zaman dah. Kita fikir kita ni mungkin rasa kuat lagi. Kita fikir, kita rasa aku tak kena nyakit mistik. Kita fikir aku ni mana ada keturunan saka. Ni fikir. Jangan pakai ayat fikir. Kita tak tahu benda ni, apa yang akan jadi pada kita. Lebih baik mencegah daripada berubat. Berubat ni setelah tahu nyakit berubat. Kita cegah awal-awal lagi. Apa amalan hak saya nak kongsi malam ni? Start malam ni, kalau boleh, sebab Nabi sebut dengan hadis yang saya tanda dalam kitab ni, yang saya tanda kitab ni, Nabi sebut dengan hadis. Kata sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzama lima syuriba lahu. Maksudnya air zam-zam adalah kegunaan untuk tujuan ia digunakan. Apa maksud hadis ni? Air zam-zam tu digunakan dengan apa yang kita niat. Apa yang kita niat, apa yang kita nak. Itu maksud hadis ni. Air zam-zam adalah kegunaan untuk tujuan ia digunakan. Baik. Learning akhir zaman ni, pengalaman saya ni baru balik umrah, pengalaman saya baru balik umrah ni. Sekarang di airport baru Jeddah, air zam-zam dah nak alik.
Bila saya baca hadis, saya ingat betul lah akhir zaman iblis syaitan kau kuat. Kita kau tak ada sumber kebergantungan dengan obat daripada yang Allah Ta'ala. Kita hanya ada sumber kebergantungan obat pada sains. Ni, kita dah hilang satu demi satu, kita hilang obat penawar daripada Allah Ta'ala. Bila kita baca hadis ni, hari ni kita dah terasa kesan dia. Apa yang kita rasa kesan dia? Kita telah kehilangan hak pada air Zam-Zam sebagai penawar. Baru ni bila mutawif pesan pada saya, Ustaz, minta maaf Ustaz, travel mana-mana pun pergi umrah learning dengan airport baru Jeddah, tak boleh buat balik air Zam-Zam, tak lepas. Saya fikir kan, berat sungguh kerajaan Arab Saudi ni. Sedangkan hak tu je penawar kita nak balik Malaysia, betul tak? Orang nak tahnik air Zam-Zam, orang di saat sakaratul maut titik dengan kapal air Zam-Zam, betul tak? Ke ada ayah kita dia ngak-ngak di air tapping, ada? Mana tahu ada sebuah takir ayah tu ngak dia celup kapal tapping bawah piau tarik. Tak ada. Air Zam-Zam Nabi sebut dengan hadis ni. Jadi apa saya nak ajar ni, memang saya sedih nak cover formula yang 3 ni sebab tak ada. Hak saya nak covernya, kalau siapa-siapa yang memiliki air Zam-Zam, hak keluarga hak umrah dulu setiap Sipang, jaga sebaik mungkin. Itu penawar yang akan hilang di akhir zaman. Tolong jaga deh. Siapa ada tok nenek moyang dia hak pergi haji dulu tahun 90-an masih ada Sipang, tolong jaga. Kaifiat air Zam-Zam tidak akan hilang. Ini jaminan Nabi, ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Air Zam-Zam air daripada Allah, ada kelebihan daripada Allah yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Jadi hal ni saya terharu sekarang. Siapa ada, jangan buang, ambillah manfaat. Sebab Nabi sebut hadis ni, tak ada lah obat akhir zaman air Zam-Zam. Nak wajak deh, siapa yang ada, tolong amal, walaupun sebulan sekali minumlah seteguk. Sebab apa suruh amal kau minum seteguk walaupun sebulan sekali? Inilah penawar kita, benteng pertahanan kita, supaya hati kita jangan kotor oleh penyakit mistik. Tapi apakan daya, dengan apa yang terjadi ni, akan datang orang pergi buat umrah, betul-betul boleh buat balik air penawar. Tapi saya berkongsi malam ni, Allah Ta'ala tunjuk kepada saya, bila saya nak balik tu saya niat, saya minta dengan Allah Ta'ala, biarlah airport Jeddah dah lepas pun, saya doa dengan Allah, aku ni nak buat balik, nak tolong orang. Ya Allah, aku buat balik ni bukan aku nak minum aku seorang. Ramai lagi orang nak tahnik, ya Allah. Ramai orang yang berhajat, ya Allah. Satu keajaiban yang berlaku waktu saya balik umrah, beg saya isi 5 botol air Zam-Zam, lepas skeng tak bunyi sikit. Hal inilah saya menangis. Saya merasakan satu yang Allah Ta'ala beri, tak boleh nak ungkap dengan ucapan. Bila kita baca ayat ni, ya Allah, ramai manusia dah nampak akhir zaman, satu demi satu yang Allah Ta'ala tarik, sehingga penawar penyakit mistik pun Allah Ta'ala tarik. Jadi hargailah siapa yang ada air Zam-Zam, hargailah. Kita tak tahu akan datang macam mana. Bila kita tak ada sumber ni, kebergantungan kita ni, amalan tak kuat dah. Sungguh amalan tak kuat dah. Jadi kalau tak ada benda gini, Allahu Akbar. Baik, apa yang saya nak kebal nombor 3 ni? Kalau siapa ada Zam-Zam, amal minus teguk walaupun sebulan, supaya hati ni jangan lekat penyakit mistik. Baik, hak nak royak atas air Zam-Zam ni, amalannya ialah ulang ayat. Ulang ayat. Start dari ni, jangan tinggal ayat ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang ayat tu 21 kali sehari di luar semayang. Hak dalam semayang tu sebut apa dah? Bila baca Al-Fatihah dalam semayang. Tapi dalam kehidupan kita ni, tolong ulanglah ayat ni. Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah Ta'ala tunjuk semua, letak semua kita ni atas jalan yang lurus, jalan yang betul. Sebab apa nak suruh minta ayat ni malam ni?
dengan tajuk kita ni, penyakit mistik akan serang, akan menguasai orang yang melencong, orang yang menyimpang, orang yang sesat. Bila kita betul dengan doa ni, amal semua, baca semua tiap hari puan, insya-Allah kita tidak akan dikuasai oleh penyakit mistik yang datang dari iblis, syaitan, jin yang jahat, yang sesat. Jadi amal ihdinas siratal mustaqim. Ayat mudah je, tapi orang dak amal. Orang hanya baca sembahyang je, lepas sembahyang dah aja dah. Sedangkan ulama karang kitab, cuba buka bab kitab doa yang dikarang oleh ulama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ulama karang tu, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, jalan para nabi tu. Jadi kita doa dah ayat tu. Sebab apa saya ajar yang ni? Saya rasa siapa masa dah kita kena berjuang nak selamat diri kita ni, jangan terkena dengan penyakit mistik ni. Sebab dia ni duduk diam dah. Kau dekat dengan kiamat, kau dikacang. Okey. Baik, yang terakhir perkongsian dari banyak ingat. Banyak ingat, bulan depan dah ipu dah ya. Baik, yang terakhir saya nak ajar malam ni, cuba amal sebab akhir zaman dah ni. Kat gi kita akan berdepan dengan fitnah, bukan setakat fitnah akhir zaman. Kalau panjang umur kita akan berdepan dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Wa na'udzubillahi min zalik. Mungkin dok dan dengan umur kita, dan dengan anak kita. Tetapi tolong jaga-jaga. Fitnah akhir zaman ini dah kita kalah. Macam mana nak berdepan dengan fitnah Dajjal yang akan muncul kat gini? 10 tanda besar hari kiamat yang disebut sebagai alamah kubra, tanda besar hari kiamat. Baik, perkongsian malam ni, hotning paling utama kena jaga sebelum mati. Amalah ayat supaya kita terlepas daripada api neraka jahanam Allah, terlepas daripada penyakit daripada iblis syaitan jin mistik. Kena amal ayat ni, penting sangat-sangat. Nabi wasiat kepada kita, ulama beritahu kepada kita, kita je dengar telinga kanan, tubik telinga kiri. Hari-hari kita dengar, tapi kita lupa benda tu penting. Apa ayat kena amal start ni? Disebut dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebutlah akan kamu setiap hari di akhir zaman, supaya hatimu tidak dibolak-balik oleh Dajjal. Uncapkanlah, basuhkanlah lidahmu setiap hari, supaya telingamu tidak dipengaruhi oleh Al-Masih Dajjal. Zikirkanlah dengan kalimah ini, supaya kamu tidak tertipu dengan fitnah agama di akhir zaman yang sedang berlaku sekarang. Apa dia? Orang puang, orang lelaki, start malam ni jangan tinggal ni. Tolong, saya minta tolong, jangan tinggal. Saya takut kita berpecah dengan sebab Allah Ta'ala balik daripada mari surah, tak mari surah. Allah Ta'ala balik daripada dengar kuliah, duduk rumah, tak mari tiru. Allah Ta'ala balik daripada orang puang mari kelas Yasin, tak mari kelas Yasin dengan Jumaat. Allah Ta'ala balik pemuda Islam hak kemah dah mai surah, lalah pecah berterabur duk jadi orang palara. Wa na'udzubillah min zalik. Apa dia? Amma ayat bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Apa maksud dia? Wahai Tuhan yang membolak-balik hatiku, wahai Tuhan yang membolak-balik hati manusia, tetaplah hatiku di atas agamamu. Tu maksud dia. Kita nak tetap hati kita ni atas agama. Kita bimbang bila Allah Ta'ala balik hati kita daripada taat kepada engkar, daripada Islam kepada kufur. Betul tak ni? Sekarang kita sedang lalu daripada Islam kepada kufur. Sekarang sedang kita lalu. Contoh hak saya sebut tadi, bila dia buat statement menyamakan piramid dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj, dia kata peristiwa Isra' ni tak betul, tak logik.
jalan dah satu malam, rosaklah dah iman dia, jadi kafir dah. Ninglah contoh Allah Ta'ala balik hati sekejap jadi punah, jadi murtad, jadi kafir. Wa na'uzubillahi min zalik. Jadi apa senjata kita? Apa baju besi kita? Senjata kita, baju besi kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ustaz, baca berapa kali Ustaz? Nak suruh jadi kuat? 41 kali. Jangan tinggal ulanglah ayat ni. Patut tanya dah Ustaz, kalau baca sekaligus dah boleh, dah dang sibuk nak pergi negara, sibuk nak pergi pasar ke puan nak beli, boleh tak baca separuh-separuh? Boleh. Lepas subuh baca 10, lepas zuhur baca 10, lepas asar baca 10, lepas maghrib baca 10, lepas isyak baca 11, cukup 41 kali. Lepas isyak sasu dah letih sangat dah. Letih sangat dah hari ni, dok ihak gini, sasu isyak dah jadi. Lepas isyak 11 kali. 10, 11, 41. Amma ayat tu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Siapa yang istiqamah baca doa ni, Allah Ta'ala beri dia tetap hati. Marilah ujian dunia, marilah ujian nyakit mistik, marilah ujian akhir zaman dekik anak orang, dia tetap dengan Islam. Barulah kemah. Ni dok dah mari lagi fitnah dajjal, mari fitnah akhir zaman melalui internet, kita punah dah. Dah mari lagi syurga milik dajjal, kita punah dah dengan nikmat dalam telefon. Allahu akbar. Dah mari lagi tawaran dajjal, kita mari tawaran jawatan, mari tawaran kedudukan, pangkat, gitu dah jalan. Oh, jangan boh. Dulu sebelum jadi pengurusi jawatan, pegang jawatan, tunduk. Dah pegang jawatan gitu dah ada, Allah dah diitik sekati. Inilah ujian akhir zaman. Dia mari kocok hati kita dok tahan. Dia punah kita dengan jawatan dia. Jadi doa dah dengan amalan ni, insya-Allah selamat beramal. Jadi saya berhenti setakat tu dulu. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita doa di akhir zaman ni, moga-moga doa kita Allah Taala terima dan Allah Taala kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang istiqamah dengan iman, Islam, ihsan dan takwa ya Allah. Ya Allah, Engkau jauhkanlah kami dari fitnah akhir zaman. Engkau jauhkanlah kami dari fitnah Al-Masih Dajjal. Ya Allah, ikatkanlah hati kami dengan ikatan tali persaudaraan Islam. Jauhkanlah kami daripada perpecahan, jauhkanlah kami daripada permusuhan sesama kami ya Allah. Ya Allah, kami mengaku kami hidup di akhir zaman. Engkau jauhlah ujian-ujian yang melemahkan iman kami. Engkau jauhlah ujian-ujian yang memalingkan kami kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami doa malam ini ya Allah, Engkau satulah hati-hati kami dengan ikatan Islam. Ya Allah, Engkau pandangkanlah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau jauhkanlah kemurkaan laknat dosa ini ya Allah, supaya kami tidak terlibat dengan dosa laknat itu ya Allah. Wahai Tuhan kami, andai kata jiran kami, saudara mara kami, anak beranak kami yang masih tidak menunaikan solat, yang masih jauh dengan surau masjid, bukalah pintu hati mereka, lembutlah hati mereka supaya menunaikan solat, supaya mari ke surau masjid sebelum mati ya Allah. Kami doakan untuk jiran kami, anak beranak kami, jiran tetangga kami, saudara mara kami, supaya mereka Engkau sahut, Engkau panggil, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mengaku kami sedang melalui ujian perpecahan. Maka ya Allah,
jangan Engkau jadikan perpecahan ini menjauhkan kami daripada agama-Mu ya Allah. Sebaliknya Engkau gantilah kami dengan penyatuan. Dan kami mohon ya Allah, tunjuklah kami jalan yang benar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kami doa pada malam ni Allah, andai kata sahabat kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami yang sedang diuji dengan sakit, maka Engkau sembuhkanlah ya Allah. Andai kata jiran kami, saudara mara kami yang tidak dapat hadir ke surau malam ini, yang sedang diuji dengan masalah, maka tolong selesaikanlah masalah mereka ya Allah. Kami doa untuk mereka ya Allah, supaya mendapat juga keampunan-Mu, rahmat-Mu, sebagaimana kami juga mendapatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, akhir kami mohon ya Allah, jadikanlah surau, jadikanlah masjid di akhir zaman ini diimarahkan oleh orang-orang Islam seramai-ramainya ya Allah. Jadikanlah surau masjid selepas ini ya Allah, masjid yang diimarahkan oleh mereka yang mencari takwa kepada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.